Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk kita punya perbincangan lah. Okey, jadi yang aku nak sentuh kali ni adalah benda yang setup. Okey, setup. Yang mana setup ni uh, entry, entry untuk kita masuk, okay, sama ada buy ataupun sell. Tapi kenapa aku tak pilih untuk buy ataupun sell untuk setup-setup sebegini? Okay, kenapa aku tidak pilih buy ataupun sell untuk setup-setup sebegini? Dia boleh jadi setup itu meneruskan kenaikan ataupun setup itu meneruskan kejatuhan. Tetapi disebabkan ada certain rule yang mana untuk pengetahuan aku memang baru lagi dalam dunia trading. Okey, dan bila baru itu aku hanya tekankan pada satu keadaan saja untuk aku entry, sama ada buy ataupun sell. Okey. Jadi aku harap korang memahami kenapa aku tidak sukalah untuk position tu, tapi tidak bermaksud yang orang lain boleh ikut akulah. Itu terpulang kepada diri masing-masing. Okey. Jadi kita pergi ke chart terlebih dahulu. Okey. Jadi hari ini chart yang aku nak sentuh ni adalah satu chart iaitu chart gold lah, XAU USD, yang mana ramai peminat-peminat gold ni, even the newbies pun dia akan minat dengan gold. Okey, jadi yang pertama, kalau kita dapat lihat dekat sini, yang pertama sekali kita akan pilih chart yang menentukan trend. Jadi dalam kes aku ni, aku suka daily sebagai menentukan trend. So bila daily menentukan trend, aku akan masuk di time frame yang lebih kecil, iaitu di H4. Okay, dan di daily ni kalau kita dapat lihat, yang pertama sudah ada crossing. Crossing yang mana EMA 20 ataupun EMA biru, dia sudah pun cross ke atas melepasi EMA 50 ataupun dalam kes ni kita panggil sebagai black line. Okey, yang itu menandakan sudah mulanya uptrend. Dan memang kita boleh nampak ciri-ciri uptrend bila mana 5-10. Okey, aku tunjuk 5-10 high dan juga low berada di atas EMA biru. Okey, jadi bila dia berada di atas EMA biru tu, kata lengkap lah. Okey, lengkap lah untuk kita kata potensi untuk kita buy. Jadi bila kita buka di time frame yang lebih kecil, kenapa aku tak suka? Macam aku cakap tadi, bila kita buka di time frame yang lebih kecil, dia tidak menepati kita punya apa tu orang kata, kita punya keadaan yang mana ya betul dia telah masuk di kawasan 20, di antara 20 dan juga 50. Kalau kita dapat lihat di kawasan ini, dia dah masuk di area 20 dan 50. Tetapi seperti mana yang aku maklumkan sebelum tu, stokastik yang ringan iaitu 1435, dia mesti berada di bawah 50 untuk kita lakukan kita punya entry, sebab kita nak beli di bahagian oversold. Okey, dan dalam masa yang sama ini candlestick yang berat, stokastik yang berat iaitu warna biru mesti berada di atas 50. Betul, dia sudah menepati kita punya kriteria. Okey. Jadi kita nak kena tunggu harga tu berada di bawah. Okey, kenapa? Bila nak tengok lagi jelas, lagi detail, bila kita pergi di H1, kebiasaannya setup sebegini, bila kita pergi di H1, sebenarnya dia telah membuat momentum yang kuat, iaitu dia telah break EMA 50 tu. Okay, bila dia dah break EMA 50 tu, menandakan dia ada potensi untuk dia turun bawah lagi, untuk dia sell sebenarnya. Okay, jadi yang ini yang kita tak nak sebenarnya. Dia berbeza Dia berbeza dengan yang ini. Okay, jadi yang ini dia berbeza. Kenapa dia berbeza? Sebabnya bila kita buka di H4, nampak dia berada di bawah. Dia berada di bawah 50, dan kalau kita buka di H1, okey, kalau kita buka di H1, dia tidak ada kekuatan candle-candle yang terlalu besar berbanding dengan candle sebegini. Okey, dia tidak ada. Okey, dia hanya ada candle-candle kecil sahaja, yang mana momentum ni tidaklah begitu kuat. Okey, jadi itu adalah sebab kenapa kita tak nak trade bila kita jumpa bila kita jumpa
punya syarat, tapi bila kita pergi di time frame bawah dia yang satu yang bawah, kita akan jumpa sebeginilah, dia besar. Okey, dia tidak berada di bawah. Maksudnya stochastic yang ringan tu dia tidak berada di area oversold. Jadi setting-setting sebegini yang kita nak avoid. Jadi memang aku takkan masuk entry lah untuk setting-setting sebegini. Okey, aku harap korang jelas dan korang faham. Okey. Jadi aku rasa itu saja. Ini antara contoh, okey. Ini adalah antara contoh setup-setup yang mana nampak cantik tetapi dia tidak sesuai untuk kita masuk sebab dia macam aku cakap tadi, kita ni macam aku trader baru, kita kena ada kita punya setup-setup yang kita rasa mempunyai potensi yang tinggi untuk kita buy dan juga sell. Jangan berpegapah untuk buy dengan sell sebab kita kena participate bila bila market ready nak bagi kita duit. Okey, jaga money management. Okey, jaga money management, jangan kata nak trade nak haruk sangat kan. Sebab modal ni bukannya hari-hari kita ada. Kita pun kumpul juga duit duit simpanan lah, duit tabungan lah kita untuk kita trade. Jadi jangan sekali-sekali suka sangat MC. Avoid lah MC Itu saja daripada aku. Terima kasih kerana sudi luangkan masa dan kalau ada apa-apa pertanyaan boleh PM aku. Itu saja untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.